Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Muka surat berapa? 14. 14. Dua daripada atas. Apa dah? Fayakunu madhuhum. Bahasa Melayu dia apa? Tiada akan. Okey. Tengok muka surat 14. Baris yang perkataan Arab yang kedua tu. Baris tak ada tu. Imanu mar'in la yakunu takamulan hatta yara nasan biibilin masalan. Imanu mar'in la yakunu takamulan hatta yara nasan biibilin masalan. Tiada akan sempurna iman seseorang sehingga melihat ia akan manusia dengan unta umpamanya. Melihat manusia dengan unta umpamanya. Kita masalah ni kita masih lagi bicarakan masalah ikhlas. Ikhlas apa makna ikhlas dalam kitab Hikam? Ikhlas iaitu tiada memandang kepada sesuatu melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Bukan terpandang bahawa kita bantu seseorang, kita kata kita ikhlas. Yang tu ikhlas dia tak boleh ibarat dengan mulut. Ikhlas dia tak boleh kita ibaratkan dengan mulut. Kalau kita terpandang bahawa hanya semata-mata Allah, sebagaimana kita mengaji kitab yang pertama tadi, apa dia? Tiada ada perbuatan, tiada ada yang bersifat, tiada ada yang bernama, tiada ada yang wujud melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermakna kalau kita pandang manusia, kita pandang unta tu sama sahaja. Apa dah sama? Manusia kenyataan bagi perbuatan Allah, unta pun sama juga kenyataan bagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Manusia pun kenyataan bagi asma Allah, unta pun kenyataan bagi asma Allah. Manusia pun kenyataan bagi sifat Allah, unta pun kenyataan bagi sifat Allah. Yang wujud manusia itu sama dengan wujud unta. Hakikat yang wujud itu Allah Subhanahu wa taala, baru dipanggil ikhlas. Kalau ada terbeza-beza, kita pandang ini kita bantu, bermakna kita yang hebat membantu orang yang susah. Contoh saya kata, kita digalakkan membantu orang, tapi bila kita membantu, kadang-kadang kita merasa bahawa yang ni aku bagi dia, aku yang bantu dia tu hidup dengan jasa aku. Contoh, dia dulu berjaya dengan jasa aku. Kenapa kita tak terpandang kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi makhluk ni sama sahaja. Hakikat dia kita nak menceritakan apa? Nak menceritakan wujudullah. Baru sempurna iman seseorang. Inilah benteng yang kukuh yang disebutkan dalam Quran, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan seluruh anak Adam ni, iblis kata. Sambungan dia ada di belakang tu, illa min ibadikal mukhlasin, melainkan daripada kalangan-kalangan hamba kamu yang ikhlas. Hamba Allah yang ikhlas, yang hanya terpandang kepada Allah, iblis tak akan dapat masuk. Faham? Jadi pandangan kita ni kadang tak sama. Ya, pandangan kita dengan manusia ni tak sama. Orang kaya cara orang kaya, orang alim cara orang alim. Selalu saya sebut, kadang-kadang contoh Habib datang, Habib Umar ke Habib siapa datang, kita pun cara ta'assub, kita pergi itu cara ta'assub. Sepatutnya kita memandang kurniaan Allah Ta'ala pada diri dia. Apa dia? Sifat ilmu yang Allah Ta'ala nyatakan kepada diri dia, yang tu kita ta'zimkan dia. Tapi dah sifat tu ada pada diri dia, dengan diri dia kita ta'zim. Bukan kita datang tak tahu kepala ekor, ta'assub dengan seseorang. Itu tak betul, kan? Jadi pandangan itu sama sahaja. Apa dia? Af'alullah, asma'ullah, sifatullah, wujudullah, baru dipanggil ikhlas. Okey, terus payakunu madhuhum, kelabur.
Fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa. Lam yakhsha laumata laim fi dhil ula. Fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa. Lam yakhsha laumata laim fi dhil ula. Maka adalah pujian mereka dan keji daripada mereka itu bersamaan. Payah ni. Kita mengajar sedap cakap. Tapi nak buat payah tak? Payah. Wallahu alam masing-masing lah. Kan? Payah. Jadi sama. Pujian orang dengan keji orang. Kita kalau puji, kita pula kembang. Kalau orang keji, kita pula berasa marah. Berasa nak rimbuk orang yang. Kan? Rasulullah SAW bila dibaling batu di Taif, apa yang dia kata bila malaikat datang nak hempat Rasulullah, hempat apa penduduk Taif. Ila man takiduni am ila ba'idin am ila qaribin yu'zini am ila ba'idin yalumuni wa ana radin ya Allah ma lam taghdab alayya. Itu perkataan Rasulullah kepada malaikat bila malaikat datang nak hempat bukit Taif kepada penduduk Taif. Kemana lagi kamu nak hadapkan aku ya Allah? Kepada tempat dekat dengan Taif tadilah, yang mana mereka akan menyakiti aku, atau kepada tempat yang jauh ya Allah, yang mereka ni akan mencela aku. Ana radin ya Allah, aku redha. Aku pandang benda hanya kenyataan. Dia sama orang keji ke orang cakap, malam taghdab alayya, selama kamu tak marah kepada aku, tak murka kepada aku ya Allah, aku redha. Tengok tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Keikhlasan dia hanya terpandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak marah. Penuh Taif bahkan disebutkan bila dibaling Rasulullah ni, yang dijaga kaki dia. Apa kaki dia? Tak bagi darah tu menitik. Tak bagi darah menitik ke bumi. Rasulullah berkata, seandainya hari ini darah aku jatuh ke bumi, setitik darah aku jatuh ke bumi, bumi Taif tenggelam, habis, diranapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah jaga tak tu? Rasulullah jaga. Walaupun dia kena baling apa semua, dia tak bagi darah menitik. Dan didoakan, fa innahum qaumun la ya'lamun, mereka ni kaum yang tak mengetahui. Kenapa? Keikhlasan terpandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Rasulullah kepada umat-umatnya. Mungkin di satu hari nanti aku akan dapat melihat anak-anak cucu mereka yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap penduduk-penduduk Taif. Okey, jadi mana puji dan keji itu sama. Tiada takut ia akan celaan orang yang mencela pada menjalankan agama Tuhan yang mempunyai ketinggian. Jadi membawa agama Allah Subhanahu wa taala ini kewajipan kita tak? Kewajipan kita setakat mana yang Allah Taala bagi kemampuan atau kepahaman atas diri kita, wajib kita sampaikan, wajib kita jaga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Waktu bila kita menggembirakan Rasulullah, bila lagi kita nak menggembirakan Rasulullah dah gembira dengan kita, tapi kegembiraan Rasulullah kepada kita tu, kita pula menerima bukan dengan kegembiraan. Okey, jadi mana kita tak takut, jangan takut celaan orang lain. Bawa agama. Memang di akhir zaman orang yang membawa agama seperti menggenggam bara api. Kan nak membawa, nak mencerita hal agama seperti menggenggam bara api. Jadi kalau keikhlasan di dalam hati terpandang kepada Allah, kita mengaji dah sebagaimana yang kita belajar, tauhid kita hanya kepada Allah yang mempunyai zat, sifat, asma, af'al, habis. Amalun li ajlin nasi syirkun. Amalun li ajlin nasi syirkun. Tarkuhu lin nasi tarku. Amalun li ajlin nasi syirkun tarkuh. Itu bahasa syair dah. Amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu lin nasi dzaka huwa riya'u. Sabahlala huwa riya'u sabahlala.
Beramal kerana manusia itu syirik. Apa makna beramal kerana manusia? Syirik. Apa maksud syirik? Sebab ada riak. Berarti nak tunjuk amalan dia kepada orang lain. Dan meninggalkan akan amalan kerana manusia, demikian itu adalah riak. Sama juga. Nak cerita dua riak. Buat kerana manusia pun riak, tinggal kerana manusia. Ya. Kita nak buat kebaikan. Ya. Nak buat kebaikan, mula dah rasa insaf, nak sembahyang berjamaah contoh dia. Tapi kalau aku pergi buat, dia kata nanti orang kata pula aku, tak payahlah. Tak payah. Aku nak jaga hati, duduk buat beramal dekat rumah. Yang duduk beramal dekat rumah tu riak. Sebab apa? Dia tinggalkan sesuatu untuk melakukan kebaikan, ya, untuk beramal atas syariat Allah Subhanahu wa taala kerana terpandang kepada manusia yang lain. Itu juga riak. Jadi mudah kita kata, buatlah amalan kita, jangan pandang orang. Orang nak kata ke, orang nak puji ke, orang nak cela ke, itu bukan urusan kita. Faham? Kalau kita tinggal sesuatu amalan kerana manusia, kerana takut mana orang kata kita warak ke apa ke, kalau kita tinggalkan benda tersebut kerana memandang kepada manusia, itu pun riak juga nama dia. Jadi cerita dia sama, buat kerana manusia riak, tinggal kerana manusia pun riak. Jadi kalau macam tu, pandang, kosongkan hati kita. Baik itu kita sembahyang, jaga zikir syuhud kita kepada Allah Ta'ala. Hal keadaannya menjalani kehidupan yang sia-sia. Orang yang terpandang kepada manusia, ya, buat amalan ataupun tinggal kerana manusia, itulah kehidupan yang sia-sia. Sebab apa? Orang yang beramal di hari akhirat, Allah Ta'ala kata, ambillah pahala amal kamu, tuntutlah kepada dia. Kenapa tuntut kepada dia? Sebab kamu tunjuk kepada dia amalan kamu. Jadi jaga hati kita, jangan ada rasa. Puji dan keji itu sama, kan? Puji dan keji itu sama. La tatlubanna indal muhaimini manzilah. La tatlubanna indal muhaimini manzilah in kunta tatlubu inda nasi manzila, inda nasin manzila. La tatlubanna indal muhaimini manzilah in kunta tatlubu inda nasin manzila. Sesungguhnya jangan menuntut oleh kamu di sisi Tuhan yang mengawal hambanya akan kedudukan. Maksud kata jangan menuntut, jangan harap martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak akan angkatkan martabat kamu di sisi Allah Taala. Kita tak akan sampai duduk di hadratullah. Ya, kecintaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala hijab. Allah Taala tak beri. Allah Taala tak pandang kekuatan kita untuk beramal dengan syariat Rasulullah. Jika adalah kamu menuntut di sisi manusia akan kedudukan. Maksud kata, kalau kita nak mencari kedudukan di sisi manusia, jangan harap kita nak ada martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hampir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, ya, mudah-mudahan hijab-hijab yang ada pada diri kita ni terlampau banyak, Allah Taala angkatkan hijab-hijab tersebut sampai kita ni hampir kepada Allah. Maksud hampir kita kepada Allah Ta'ala, hati kita, ingatan. Nombor satu, ingatan kita. Ramai yang beramal ibadat, tapi ingatan tu kurang. Cinta-cinta ni dawamu zikril mahbub, berkekalan mengingati sesuatu yang dicintai. Ya, kecintaan kita hadapkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana berkekalanlah kita mengingati Allah Ta'ala dengan zikir-zikir kita. Zikir syuhudul wahdah fil kasrah, zikir syuhudul kasrah fil wahdah. Hu, Allah, Allahu. Yang tu yang kena jaga. Yang tu yang kita jaga di dalam hati kita. Dengan sentiasa kita jaga zikir tersebut, insya-Allah bila Allah Taala sayang kepada kita, Allah Taala lorongkan. Hati kita tak hadap kepada ketinggian martabat di sisi manusia. Kalau ilmu tak ada, perbuatan kita hatta berbentuk agama sekalipun, kadang-kadang kita akan mencari kedudukan pada pandangan manusia. Itu penyakit orang alim, orang berilmu. Betul tak? Penyakit orang berilmu macam tu. Dia dengki dan dia pandang dia lebih. Dia dengki dengan orang setara dengan dia.
Dia tak boleh duduk, dia tak boleh nak menerima kalau orang setara dengan dia. Kalau orang bawah-bawah dia tak apa. Tapi kalau kita kosongkan diri kita, jangan pandanglah benda apa, semua yang ada pada kamu pun af'al Allah, yang ada pada aku pun af'al Allah. Habis. Ya, kalau kita pandang yang ini daripada diri kita, yang itu daripada diri dia, memang masalah kita. Hati kita nak duduk diam. Okey, habis. Ini orang panggil, kalau kita nak kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, martabat yang tinggi. Syurga Allah taala tu banyak martabat dia. Syurga yang paling tinggi al-jannatul qurba, ya. Jannatul qurba. Jannatul qurba di sini bukan istana, bukan bidadari, bukan makanan dah. Dia hanya memandang tajalli Allah taala. Memandang tajalli zat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara kita memandang? Itulah nikmat yang paling tinggi. Jadi pergilah kepada syurga Allah Subhanahu wa taala dengan dua sayap. Sayap syariat dan sayap hakikat. Insya-Allah kita sampai. Jadi sayap syariat, jagalah syariat, mana zuhir syariat, batin bagi syariat, luar dalaman kita, ilmu fiqh, tauhid, tasawuf kena ada pada diri kita untuk kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-uzlatu. Wa minha minal wasaya. Dan sebahagian daripada wasiat-wasiat Tuhan kitab ni ialah mengasingkan diri, uzlah. Uzlah, asingkan diri. Kenapa asingkan diri? Musuh kita banyak. Tahu musuh kita banyak? Pertama sekali, musuh kita syaitan. Ini apa? Nafsu. Nafsu tu musuh yang pertama sekali. Ya, nafsu kena didik. Kedua, syaitan. Syaitan kena minta berlindung. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi ni, manusia dan dunia ni. Manusia ni yang kita payah. Kan? Manusia, kalau kita tak faham, kan Nabi kata al-mar'u ala dini khalilih. Al-mar'u, seseorang akan mengikut rentak kehidupan orang yang ia kasih. Ya, kasih kita kepada siapa? Tu yang kasih tu kawan kita. Kita akan berkawan dengan siapa kita berkawan. Kehidupan kita akan tertarik tak ke arah sebagaimana kawan kita. Sebagaimana kawan kita. Jadi yang di sini, dengan sebab manusia tersebut musuh kita, dalam kitab-kitab tasawuf dia akan cerita macam mana uzlah. Uzlah tadi dengan diri, mana dengan zuhir dan batin. Ada kadang-kadang uzlah dengan batin sahaja, zuhir tak. Ada kadang-kadang uzlah dengan zuhir sahaja, batin tak. Nabi Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam Minhajul Abidin. Ini zaman dia mengarang kitab Minhajul Abidin. Dia kata sekarang pada masa aku, dia kata tak ada tempat yang selamat melainkan dua tempat, ya, dia kata. Yang selamat hanya dua tempat. Pertama, masjid-masjid. Kedua, ribat-ribat. Ribat ni tempat pengajian lah. Pondok, ribat tu kalau bahasa pondok. Kalau tarim panggil ribat tarim kan. Mana pondok di tarim. Dua tempat yang selamat. Yang lain, Imam Ghazali kata, tengok dalam Minhajul Abidin, tempat yang tak selamat semua. Jadi maksud bukan semestinya kena duduk di pondok. Jadi makna kena ada dalam mana, kena ada ilmu, kena beramal. Masjid bayangan beramal, ribat tu bayangan pondok. Di masjid, di ribat, itulah tempat yang selamat. Lain daripada itu bukan selamat. Itu zaman Imamul Ghazali, 500 tahun selepas hijrah Nabi. Sekarang 1440. Allahu Akbar. Zaman Imam Al-Ghazali dah macam tu. Imam Al-Ghazali kata, zaman kita macam mana? Kalau kita tak bergelumur dengan majlis ilmu, Allah, hanyut kita. Ini cara uzlah. Uzlah mengasingkan diri. Dan jangan sengkau, jangan kita pandang. Ini kebanyakan pandangan serong. Pandangan serong siapa ni? Pandangan serong orang-orang yang zuhir sekarang ni. Dia kata kalau duduk dalam bidang sufi, ini semua jenis mengasingkan diri. Penting diri sendiri. Duduk mengasingkan diri, dia kata.
Siapa orang-orang sufi yang mengasingkan diri? Kalau kita pandang sejarah orang-orang sufi, bila wafatnya Rasulullah SAW, mereka bertebaran. Yang tu yang ada naik di bukit apa semua tu. Duduk di bukit, duduk di hutan-hutan. Kenapa? Sebab ketika tu agama terjaga. Tapi bila agama dah tak terjaga, yang turun balik daripada bukit apa semua, keluar daripada hutan, yang mengarang kitab, yang mengajar, puak-puak ni sebenarnya. Puak-puak sufi yang duduk di bukit-bukit, yang duduk di hutan-hutan tadi tu. Jadi bermakna orang sufi sekarang ni sentiasa duduk bersama dengan masyarakat. Ya, cara bawaan dia lah. Adalah waktu dia kadang dia nak berzikir ke apa ke. Itu cara bawaan dia. Tapi bukan mengasingkan diri duduk sorang-sorang, tak, hampa-hampa lah. Sekarang aku bawa diri aku. Itu bukan. Yang sufi, dia akan duduk bersama dengan masyarakat. Bawa. Kalau dia tak berkemampuan, dia duduk lagi cara salik dia. Ini tengok keadaan manusia ni tak sama Allah Ta'ala bagi. Jangan kita hukum. Ini kebanyakannya. Kita ni dia kata kena duduk dengan masyarakat. Ya betul. Bukan orang-orang sufi mengasingkan diri. Okey, jadi kita tengok masalah uzlah. Uzlah ni mana mengasingkan diri, ya, untuk menjagalah. La tashabanna man kana ahla batalatin. La tashabanna man kana ahla batalatin wa tasahulin fid dini. Zalika huwal bala. La tashabanna man kana ahla batalatin wa tasahulin fid dini. Zaka huwal bala. Sesungguhnya jangan bersahabat oleh kamu akan orang yang adalah ia kelompok orang yang mengerjakan kebatilan. Maksud kata bersahabat di sini bermakna hati kita mempercayai, saling percaya mempercayai. Kalau kita duduk sekali kita tak mempercayai dia, itu beringatlah. Polis ni kalau tengok orang main judi pun, ya, orang menyaksikan orang main judi pun, kalau dia tangkap, semua ditangkap ke? Aku tengok ya, dia kata, ditangkap tak? Sama. Apa cerita balai? Apa cerita kat balai ya? Dia tak kira, saya tak main, saya tengok ya, dia kata. Ngedadah apa semua yang dalam kawasan tu, semua disapu bersih. Jadi masalah dia, yang ni lah, jangan kita berkawan dengan orang yang melakukan kebatilan. Kalau bersahabat, sahabat ni percaya mempercayai. Sebab sahabat ni salah satu daripada orang, kalau bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu daripada kumpulan yang akan berada di bawah naungan Arasy. Ya, 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Arasy. Orang yang bersahabat kerana Allah, berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Faham? Apa dia? Bermakna kita berjumpa. Dia mesti dalam kehidupan kita mesti bersahabat. Sahabat yang Nabi panggil sahabat, Nabi itu sahabah. Dia kena sohbah, duduk sekali. Selalu dah saya sebut, ma akhadtul ilma bil qil wal qal, bal akhadtul ilma bi suhbatir rijal. Sohbah. Sohbatir rijal. Aku tak ambil ilmu kata macam tu, kata macam ni. Aku ambil ilmu duduk sekali dengan orang-orang yang rijal. Orang yang rijal kepada Allah, yang jantan, yang hebat sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengertian sahabat, zuhir dan batin. Paham? Jadi sini dia kata jangan bersahabat. Jangan bersahabat, duduk sekali, dan batin kita mempercayai orang yang adalah ia kelompok orang yang mengerjakan kebatilan. Dan bermudah-mudah pada urusan agama. Jangan kita berkawan dengan orang yang bermudah-mudah dengan urusan agama. Lepas tu jangan kita mengasingkan diri terus. Kalau kita, ini bawaan kalau kami saya di Darul Mustafa dulu, Habib Umar dia bawa ilmu, suluk, dakwah. Itu kerja kita. Ilmu, pertama ilmu. Dah ilmu, suluk, praktis. Macam mana ilmu kita belajar? Tak kisahlah ilmu zuhir, ilmu batin, hakikat syariat. Macam mana praktis ilmu tersebut? Dah ada dua benda ni, ilmu, suluk, lepas tu dakwah. Setakat mana kemampuan kita boleh bawa orang lain, cerita kebenaran. Kan? Jadi maksud di sini, mana jangan kita berkawan di sini, jangan kita
mengikut rentak kehidupan. Dengan sebab kita duduk sekali dengan mereka, kita mengikut rentak kehidupan mereka. Kalau kita duduk bersama dengan orang-orang yang kebatilan untuk kita tarik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan panggil berkawan. Itu orang panggil menasihati. Nasihat iradatul khairi lil ghairi, menghendaki kebaikan bagi orang lain. Kan kita duduk dengan dia, kita cerita, hampa buat ni tak betul, cara yang sebenar macam ni. Ataupun kita cerita pengajian, kepahaman ilmu dulu. Jangan kita tarik-tarik kata yang tu tak salah, yang tu salah, jangan. Dia tak diterima. Kita cerita yang ni, kita sembang-sembang lah, cerita bab tauhid, cerita bab apa semua, cara mengenal Allah, macam mana pribadi Rasulullah, macam mana pribadi sahabat Nabi. Supaya apa? Bila mereka mendengar, oh macam tu kah? Dia lama kelamaan hati dia akan tertarik. Ilmu, suluk, dakwah, dia kena ada dalam kehidupan kita. Dan bermudah-mudah pada urusan agama. Orang yang bermudah-mudah dalam urusan agama di sini, jangan kita duduk bersahabat, mana mempercayai zuhir dan batin. Yang demikian itu adalah bala yang berbahaya, mana bala yang besar lah atas diri kita. Okey. Wal uzlatu aula al-aula idza fasada zaman aw khafa min fitanin bidinin mubtala. Wal uzlatu al-aula idza fasada zaman aw khafa min fitanin bidinin mubtala. Bermula mengasingkan diri itu terlebih utama. Jadi hukum mengasingkan diri, tengok keadaan. Dalam kitab Minhajul Abidin, kalau seandainya kita ni bukan orang yang boleh tarik orang lain, tahu? Bukan boleh tarik orang lain. Jadi cerita kita apa dah? Dalam masyarakat kampung kita ada kenduri apa semua, kita berkawan. Kalau tak ada perlu, jom kita lepak contoh dia, yang tu jangan. Ataupun mengasingkan diri, keluar terus daripada masyarakat tersebut. Tapi kalau kita ni duduk cara masyarakat, ya, dan ataupun berbanding kita ni orang-orang berilmu. Orang berilmu tak boleh. Orang berilmu tiba-tiba kita duduk Gunung Jerai, tak mau turun-turun dah. Berzikir duduk atas Gunung Jerai. Nak tunggu siapa kat Gunung Jerai? Kan? Tak boleh. Dia kena duduk bersama dengan masyarakat. Dia kena bawa masyarakat. Macam mana agama yang sebenar, cara beramal dengan syariat, pegangan tauhid yang sebenar. Dia kena bercerita. Jadi kita tengok apa manfaat diri kita kepada manusia. Kalau ada manfaat diri kita, kalau ilmu tak ada, tapi kita ni orang yang ada, orang panggil ada, orang lain tu malu, contoh dia, orang malu ataupun mudah berurusan dengan orang lain. Dengan perkataan kita sekali sebut saja, contoh dia, orang akan buat satu pekerjaan sama-sama pakat. Orang macam ni dia tak boleh duduk asing-asing. Dia mesti kena duduk dengan masyarakat. Dia kena bawa masyarakat. Sebab manfaat kehidupan dia ada pada orang ramai. Ya? Orang ramai itu boleh tumpang diri dia. Tapi kalau kita tak ada apa, yalah bolehlah untuk pergi kedai, sembahyang Jumaat, apa semua. Ya. Lebih terbaik kita duduk di rumah kita. Buat apa kita nak sibuk-sibuk dengan orang lain? Sedangkan kita pun tak mungkin nak bagi manfaat kepada orang lain. Kalau berhimpun kita mengumpat orang ya. Betul? Kalau berhimpun mengumpat orang, nak buat apa? Apa faedah kita duduk ramai-ramai? Kalau macam ni duduk ramai-ramai tak apa ilmu. Okey. Jelas ah? Itu. Cuba muhasabah diri kita balik. Duduk kita di mana? Ataupun mana bermula mengasingkan diri itu terlebih utama apabila rosak zaman. Asingkan diri. Zaman kita ni zaman fasid dah ni. Zamannya rosak dah. Terlampau teruk. Agama dah bercampur-campur. Dalam agama Islam kita ni dah bercampur-campur. Sebab yang akan merosakkan agama, orang agama juga, betul tak? Orang Islam jugalah. Kapak tak boleh tebang pokok. Yang boleh tebang pokok apa dah? Kayu, mana kayu juga, pokok juga yang tebang pokok. Sebab apa? Ulu kapak tu kena kayu. Dia kayu yang akan tebang kayu. Itu orang panggil zaman fasid. Kalau orang setakat orang kafir, kita dah tahu dah percakapan dia. Tapi yang kita bawa dengan ilmu yang tak sebenar,
tak sebenar kepahaman kita yang merosakkan akidah, merosakkan kepahaman-kepahaman yang sebenar yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu. Yang inilah. Ini zamannya rosak. Baru 4-5 tahun ya dekat Jordan. Nah, baru PhD dia tu ya. Dah bising dah. Bising. Tayang kehebatan dia. Ulama dulu karang kitab tebal-tebal lagi. Ada PhD tak tengok? Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada Imam PhD Al-Imam An-Nawawi ada. Yang kita sekarang saja perasan sangat. Cuba perhati orang. Ilmu tak ada lah. Orang panggil botol air tak penuh. Bukan tak ada ilmu, tapi kalau air tak penuh, cuba goncang. Kuat tak punya dia? Oh, kuat. Botol penuh ni payah nak cari. Dia botol bergoncang ya sekarang ni. Bising. Atau takut daripada fitnah. Fitnah agama yang diuji oleh Allah Ta'ala. Ya, fitnah-fitnah agama. Kalau ada fitnah-fitnah agama, disuruh kita mengasingkan diri kita. Kan? Fitnah agama ni payah. Kan? Sebab itu Imam Bukhari, kita nak minta mati ya. Minta Allah Ta'ala cabut nyawa kita, tak boleh. Haram kita berdoa. Ya Allah, cabutkanlah nyawa aku tak mau hidup lah. Fitnah agama terlampau banyak dah sekarang, haram. Melainkan kalau seandainya keadaan tu menjadi fitnah pada agama kita, sebagaimana Imam Bukhari bila nak masuk satu kampung, dia tengok, ya Allah, kalau ada kebaikan aku masuk ke dalam satu tempat ni, ada kebaikan untuk agamamu, ya Allah, izinkan aku masuk. 2-3 hari lagi aku nak masuk. Kalau tak, ya Allah, cabutkanlah nyawa aku. Tak ada masuk dah. Allah Ta'ala ambil dia. Mati. Imam Bukhari. Yang inilah dalam kehidupan beragama. Kita taklah mati. Kita tak minta macam tu, macam Imam Bukhari. Jadi kalau fitnah di dalam agama tu cukup banyak, sudah kita nak bercakap pun tak boleh. Sudah kita duduk dengan cara kita. Wa kadza idza khafal wuqu' bi syubhatin. Wallahu alam. Cukuplah. InsyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Pada wa kadza idza khafa al-wuqu' bi syubhatin aw fil haram aw li dzalika. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Yang mana benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri sama kemaafan.